Assalamualaikum dan salam sejahtera. Antara paparan menarik BIS Selatan minggu ini, MB Johor saran contohi perniagaan bangsa Cina. Perbadanan Bioteknologi dan J Biotech sasar pelaburan lebih 500 juta ringgit. Penubuhan Johor Biotalent usaha mantapkan bioteknologi di Johor. Johor Corp lancar kapal baharu. Dan akhir sekali, 16 projek baru bernilai 2.3 bilion ringgit tingkat prasarana kesihatan di Johor. Kepintaran dan budaya kerja ahli perniagaan berbangsa Cina di Malaysia, khususnya di Johor, harus dijadikan contoh ikutan ahli perniagaan yang lain. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, kepintaran mereka dalam merangka strategi dan struktur perniagaan serta sering memberi sokongan antara satu sama lain merupakan teras kepada kejayaan mereka pada masa kini. Firstly, I must admit that the business acumen and culture possessed and displayed by the Chinese businessmen are simply exceptional. All of you are strategic, structured, and supportive to one another. And this is something worth noting and deserve mention. It is clear that other races in Malaysia must also catch up. They must put forward efforts to learn from their Chinese businessmen and counterparts. The ability of the Chinese businessmen to utilize any opportunity that crosses before them is simply unusual and exemplary. And I personally wish to see this quality in the business circle of other races. Beliau berkata demikian sewaktu memberi ucapan pada majlis sambutan makan malam sempena ulang tahun ke-70 Dewan Perniagaan dan Perindustrian Tionghoa Johor Bahru JBCCCI. Majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor itu turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Wee Ka Siong, Exko Pelancongan Perdagangan dan Kepenggunaan Negeri Datuk T. Siew Keong, Ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Shahrir Abdul Samad dan Presiden JBCCCI Datuk Loh Liam Hiang. Menurut Datuk Muhammad Khalid, sepanjang 70 tahun penubuhannya, JBCCCI telah banyak membantu memberi idea dalam memperkasakan sektor perniagaan di negeri ini. The Chamber has led the community towards progression in businesses and contribute ideas for the development of the state. You have all shown that this organisation is appropriately qualified, constantly ready, and even more than adequately equipped to anticipate, encounter, or even surmount whatever challenges that may eventually arise. Dalam pada itu, menurut Datuk Loh Liam Hiang, JBCCCI sentiasa membantu kerajaan negeri dalam bersama-sama membangunkan Johor Bahru sebagai sebuah bandaraya metropolitan yang sejahtera. We are also focused on the activity promoting economic development of Johor Bahru district. In particular, Iskandar development. Our goals has always been to keep develop Johor Bahru into a prosperous metropolitan city, which will benefit our local business community and enhance our quality of lifestyle. Perbadanan Bioteknologi dan Biodiversity Johor J Biotech menyasarkan untuk menarik lebih 500 juta ringgit pelaburan dalam kedua-dua industri itu pada tahun ini. Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, menjelang 2020, nilai pelaburan bagi kedua industri juga sepatutnya mencecah 3 bilion ringgit yang turut menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan terutama graduan lepasan universiti. Sasaran kita tahun ni J Biotech patut mendapat pelaburan sebanyak 500 juta ringgit dan menjelang 2020 ia sepatutnya 3 bilion ringgit dan kita mesti tentukan
kita ada cukup pekerja dan kita juga berharap dengan adanya pendedahan latihan sebegini ia menjadi tarikan kepada syarikat luar untuk melabur di Johor. Kerana mereka tahu Johor ada talent dalam bidang ni, so they are attracted to come to Johor because there will be no problem in getting the right human capital, the right workers. So it's a pull factor for investor. Beliau memberitahu pemberita ketika sidang media Forum Inovasi dan Perindustrian Majlis Profesor Negara MPN berkenaan industri bioteknologi di Pulau Spring Resort, Johor Bahru. Tambah Datuk Muhammad Khalid, sasaran berkenaan adalah sejajar dengan hasrat kerajaan yang mahu menjadikan Johor sebagai negeri yang bukan hanya menekankan bekalan industri minyak dan gas serta pendidikan, malahan juga bioteknologi. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif J Biotech Wan Amir Jeffrey Abdul Majid menegaskan tumpuan J Biotech adalah untuk membawa masuk teknologi biopertanian untuk menjadikan bahan mentah pertanian yang dihasilkan masyarakat setempat sebagai produk yang bernilai tinggi di pasaran antarabangsa. Memang kita tumpukan kepada Johor kan memang pengeluar makanan terbesar negara ni. So tumpuan kepada membawa masuk teknologi-teknologi yang berkaitan biopertanian yang untuk meningkatkan nilai produk-produk tersebut daripada raw material kepada high value product. Umpamanya macam kelapa sawit. So hampas kelapa sawit, EFB itu ada teknologi-teknologi yang boleh convertkan kepada bioindustrial technologies yang boleh convert kepada produk-produk high value chemicals, second generation sugar, energy generation dan sebagainya itu, even biodiesel, biofuels. So kita tengah melihat kepada kesesuaian teknologi-teknologi tertentu. Dalam perkembangan lain, Johor Biotalent bakal menjadi pemangkin dalam penyediaan modal insan dalam usaha memantapkan bidang bioteknologi di negeri ini. Datuk Muhammad Khalid Nordin berkata, Johor Biotalent telah ditubuhkan pada Februari lalu dengan matlamat untuk memudahkan pembangunan bakat untuk bioteknologi dan bioindustri berasaskan pengetahuan, pembangunan usahawan serta penyelidikan dan pembangunan R&D. Based on the Johor Biotalent Industrial Partners, it is projected that 2,000 job opportunities will be made available by the year 2018. Having said that, I'm also proud to take this opportunity to announce that the Johor Biotalent Development Centre is fully operational to facilitate and produce competent human capital for the biotechnology industry that will further strengthen the position of Johor as an attractive destination for biotechnology and bio-based investment. Johor Biotalent adalah kerjasama J Biotech Corporation dengan Malaysian Biotechnology Biotech Corp dan Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kecemerlangan Industri Bioteknologi. Beliau berkata demikian sewaktu merasmikan Forum Inovasi dan Perindustrian Majlis Profesor Negara MPN berkenaan industri bioteknologi di Pulau Spring Resort, Johor Bahru. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif J Biotech Wan Amir Jeffrey Wan Abdul Majid dan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Profesor Negara MPN Profesor Datuk Dr. Radwan Cik Ros. Sejak permulaannya, Johor Biotalent juga telah membangunkan kerjasama dengan 11 buah syarikat termasuk Biocon Sendian Berhad, Stelis Biofarma Sendian Berhad, syarikat Wen Kendra Sendian Berhad serta Asliha Sendian Berhad. Untuk paparan BIS Selatan seterusnya, kita akan kembali lagi selepas ini. Kita kembali semula. Johor Corporation Jacop mengukuhkan lagi penyertaan dalam sektor minyak dan gas dengan melancarkan sebuah kapal penyimpanan pesisir baru yang dikenali sebagai kapal Fois Nautica Tembikai.
Menurut Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin, kapal bernilai 40 juta US dollar tersebut merupakan milik syarikat senaraian awam kumpulan Jacob, EA Teknik Berhad dan berfungsi sebagai unit pemunggahan penyimpanan terapung FOS untuk Vestico Petroleum Sdn Berhad. Seperti yang kita sedia maklum bahawa sektor oil and gas merupakan satu lagi sektor yang pihak Johor Corporation melalui anak-anak syarikat dan kumpulannya meluaskan lagi penyertaan mereka. Dan hari ini yang kita lihat ialah EA Teknik yang mana Johor Corporation mempunyai kepentingan yang sekarang ni memiliki 33 kapal terlibat dalam industri sektor oil and gas. Kita ada 33 kapal, ni salah satu yang terbarulah. Tambah beliau, Jacob memiliki 51% saham di dalam syarikat EA Teknik Berhad tersebut. EA Teknik adalah sebahagian daripada kumpulan Johor Corporation melalui Sindora Berhad Kulim dengan memiliki 51% saham dalam syarikat. Beliau memberitahu pemberita sewaktu sidang media Majlis Pelayaran Fois Nautika Tembikai di Limbungan Malaysia Marine and Heavy Engineering Sdn Berhad, MMHE Pasir Gudang. Turut hadir Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Jacob, Datuk Kamaruzaman Abu Kasim serta pengerusi EA Teknik Ahmad Muhammad. Dalam pada itu, pengerusi EA Teknik memberitahu Fois Nautika yang berukuran 186 panjang dengan berat 57,000 kg mampu menyimpan lebih kurang 300,000 tong itu adalah kapal antarabangsa yang diambil alih pada 11 Ogos tahun lepas dan diubahsuai menjadi unit FOS. Kapal ini seberat 57,000 deadweight dan boleh memuatkan sehingga 300,000 tong. Jadi memanglah satu kapal yang besar dan kita berharap ini bukan yang terakhir yang kita akan lakukan bersama-sama MHE. Sementara itu, Datuk Khalid diiringi Datuk Kamaruzaman sempat meluangkan masa melawat kawasan atas kapal serta melihat kelengkapan canggih kapal petroleum tersebut. Sebanyak 16 projek bagi meningkatkan prasarana kesihatan di seluruh Johor bakal dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11 membabitkan peruntukan RM2.3 bilion. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat berkata, kesemua projek berkenaan telah dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi EPU yang antara lain membabitkan pembinaan baru Hospital Pasir Gudang dan Hospital Sultanah Aminah II di Tampoi. Katanya daripada keseluruhan 21 projek dirancangkan, kerajaan negeri dibenarkan memasukkan permohonan kepada EPU sebanyak 16 projek melibatkan peruntukan sebanyak RM2.3 bilion. Beliau berkata demikian pada Majlis Tamat Latihan Penolong Pegawai Perubatan PPP Program Penempatan Wajib Johor bagi sesi 2-14 di Ledang baru-baru ini. Katanya semua projek pembinaan hospital dan klinik kesihatan baru dalam RMK11 adalah dengan kerjasama kerajaan negeri dan Kementerian Kesihatan. Selain itu, beliau berkata pihaknya bercadang menaik taraf hospital segamat peruntukan bernilai RM50 juta telah diterima bagi menjadi hospital pakar bagi memenuhi keperluan semasa. Pada masa sama, klinik kesihatan di Rengit, Segamat dan Parit Raja di Batu Pahat akan dibina di kawasan tersebut. Sementara itu, menurut Datuk Ayub, setiap tahun sebanyak 1,000 PPP diambil berkhidmat di seluruh negara dan Johor diberikan antara 10 dan 15% bagi memenuhi keperluan di kesemua hospital di negeri ini. Pihaknya yakin program berkenaan dapat membantu menambah baik perkhidmatan di hospital dan klinik kerajaan di negeri ini. Beliau berkata Johor kini mempunyai sebanyak 1,008 PPP dan jumlah tersebut masih belum mencukupi berikutan pertambahan pelanggan di setiap hospital dan klinik kerajaan. Sekian sahaja paparan BIS Selatan untuk minggu ini. Sebarang maklum balas atau cadangan boleh emailkan ke bis@tvselatan.com.my. Salam takzim.